Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina ilman wa hukma wa sakharna ma'a Dawudal jibal yusabbihna at-tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun ya Rabb Ibrahim ya Rabb Muhammadil Mustafa sallallahu alaihi wasallam akrimna bil fahmi warzuqna al ilma wal hikmah wal aqla bihaqqi Muhammadil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, adapun barang yang datang. Mana barang di sini maknanya hadis. Adapun hadis yang datang bahwasanya roh, situ kan, bahwasanya roh apabila diambil, mana roh apabila diambil oleh malaikat, apabila diambil yakni diambil oleh malaikat, mengikut akan dia oleh mata, mengikut akan dia akan roh itu mata. Makna mata akan mengikut roh. Bila roh tu diambil, dicabut, mata akan tengok roh diambil tadi. Mata akan ikut. Mata ikut tengok roh tu diambil. Nah. Dan barang yang datang pada ziarah. Maknanya di sini nak cerita tentang bagaimana roh apabila diambil, mata orang yang nak mati tu dia akan ikut melihat roh dia. Roh nak keluar tu. Sebab itulah dia terbeliak. Dia tengok mata dia celek, tengok. Pasal tengok roh dia nak keluar. Dan barang makna cerita hadis yang datang pada ziarah. Segala orang yang mati, setengah akan setengahnya. Maknanya di sini juga nak cerita orang hak mati. Nah, macam mana hidup dia di atas dunia ni lah. Seumpama di atas dunia ni kita hidup, kita boleh pergi ziarah antara mu aku. Kita pergi tengok adik-beradik kita. Kan? Macam adik-beradik kita baru sampai kelik, musafir pergi ke Mekah. Dia baru sampai kelik ke kampung, ke rumah. Jadi kita jiran-jiran dia, hak kenal dia ke apa, akan pergi tengok dia. Kita akan pergi tengok dia baru sampai kelik ni. Jadi ni kita ni, di atas dunia ni, kita nak kembali kepada kampung asal kita. Tapi dalam perjalanan, kita akan kembali kepada kampung asal. Jadi, bila kita sampai di alam barzakh, hak mana duk tunggu di alam barzakh sana, akan mari ziarah. Orang hak baru mati tu, orang hak duk di alam barzakh dah, akan mari ziarah dia.
Tu. Macam mana di atas dunia, kalau baru sampai, hak duk sekeliling dia tu mari ziarah. Mari tengok. Ini pun lagu tu. Orang bila dia baru mati, maknanya dia masuk ke alam barzakh, hak duk di kubur dulu akan ziarah dia. Hak orang mati lama dah akan ziarah orang yang mati baru. Sebab tu kata dia, datang pada ziarah. Dan barang makna hadis, yang datang pada ziarah, yang menceritakan datang pada ziarah oleh segala orang yang mati setengah akan setengahnya. Pakat ziarahmu aku. Orang hak mati tadi. Tu. Dan barang yang datang, baikkan kafan. Tu. Maknanya, dalam ni bab ni juga nak cerita. Maknanya, bila kafan orang yang meninggal, orang yang mati tadi, dia suruh kafan yang baik. Maknanya kain bagi cukur. Tu. Maknanya elok, kafan bagi elok. Baluk kafan tu pun bagi elok. Ni baluk supaya dengan baluk ketayak, ketayak yang pakai duk gulung lagu tu. Ada orang baluk lagu tu. Ngerti? Pakai gulung macam ketayak tu je. Tu. Sebab tu, baikkan kafan. Maknanya, adalah kerusuh-kerusuh kita tu kan. Bahagian-bahagian dia tu, setiap kampung, setiap tempat, dia ada orang bahagian tajhizkan mayat. Jadi mereka ni berpengalaman. Kalau badamsa macam mana, kain nak tambah lagu mana, kan? Kena badamsa. Kan? Baik. Daripada nak menyatakan mata orang yang mati tadi, dia akan turut tengok roh apabila diambil. Begitu juga nak menceritakan orang yang mati akan ziarah setengahnya, akan setengahnya. Pakat ziarahmu aku, mari bila? Kan? Tu. Orang dalam kubur lama, bila orang mati dia tanya, baru sampai ke? Baru sampai lah. Macam mana kita atas dunia, baru klik pada musafir, orang mari ziarah kita. Begitulah juga kita mati nanti, orang adik-beradik kita akan mari ziarah kita. Hak sama-sama dalam kubur lah. Hak atas dunia ni, nak pergi kubur pergi hari tu lah. Hari mati tu lah dia pergi. Kan? Tu. Baik suami, kan? Isteri mati ke, hari mati tu lah. Suami pun gila, kan? Tu. Anak ke, gila kubur mak dia. Hari mati tu. Pergi kubur ayah dia. Lepas tu ke tak tahu. Nak boleh pergi bila pula tak tahu. Tu kadang-kadang kita jadi lagu tu. Raya pun tak sempat nak pi. Sebelum raya ke, bila tak sempat nak pi dah, sibuk. Tu. Maknanya kita kata, lupa kita. Tu. Padahal, kita pun akan berlaku macam tu juga. Baik. Jadi, kerana itulah riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah daripada Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, hadis marfu', anna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar, bahwasanya roh apabila diambil, mana apabila dicabut roh tu, nescaya mengikut akan dia oleh mata. Sebab tu sunat bila mata tu duk jelek, sunat kita luruk dia. Bagi orang duk tunggu, dekat orang-orang nak habis umur tu, duk tunggu bila dia tak ada ke, sunat kita pejamkan mata dia. Sebab memang nampak dia celek mata. Ada hak setengah tu sampai terkatil nak keluar putih mata apa dah. Ada pernah berlaku. Tu. Dia jegir. Orang pergi tengok, takut nak katuk tak boleh. Duk luruk tak mahu turun. Ada pernah berlaku. Wallahu a'lam lah. Serah kepada Allah lah apa-apa sebab kan. Tu. Mana ada berlaku.
Baik. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan pada satu riwayat, bagi Muslim, bagi Imam Muslim, bahawasanya apabila mati oleh seorang, bila mati oleh seorang, melihat oleh matanya, nescaya melihat oleh matanya, dan pada hadis yang sahih. Jadi bila mati seorang, nescaya melihatlah oleh matanya akan ruh yang keluar tadi. Mata dia akan tengok, roh dia keluar. Tu. Dia akan ambil mula picit daripada hujung jari kaki, kodok luruk naik. Picit sampai ke perut betis. Kan? Daripada perut betis sampai ke lutut sampai ke paha, sampai ke cawan paha. Kan? Sampai cawan paha tu. Orang kampung kata sampai cawan paha. Daripada cawan paha dia luruk naik sampai ke pusat. Duk picit naik. Nak tarik tu. Tu. Baik. Kita akan alami benda-benda tu. Tu. Fikir diri kita akan alami benda-benda ni. Dan pada hadis yang sahih, innal mayyita awwalu ma yushaqqu basaruhu li ru'yatil mi'raj wa huwa sullamun bainas sama'i wal ardi min zamradati khadra'i ahsanu ma ru'ya qattu falidzalika hina yamuddu basaruhu ilaihi. Bahwasanya mayat itu awal barang yang dibukakan matanya. Tu. Bahwasanya mayat itu tu ialah yang mula-mula. Awal barang, maknanya awal barang yang dibukakan matanya. Maknanya, maksud barang tu maknanya mata lah. Awal mata dia tu dibuka. Pasal apa? Mayat tu pasal apa? Dia paling, maknanya dia buka mata dia. Pasal apa? Tu. Bila kita tengok orang mati, pasal apa? Kadang-kadang orang nak mati ni dia buka mata dia. Kerana melihat ia akan mi'raj. Tu. Orang nak mati tadi ni, dia nampak akan mi'raj. Apa dia mi'raj? Tu. Dan iaitu mi'raj tu, tangga. Makna tangga. Antara langit dan bumi. Tu. Maknanya orang yang nak mati tadi, sebab tu dia celek tengok, pada ketika tu dia nampak mi'raj. Yakni dia nampak tangga. Tangga antara langit dan bumi. Ada seorang, orang ni masih hidup lagi. Kan? Dia cerita dekat saya, ramai orang pi ziarah dia masa tu. Orang kata dia mati dah. Satu kampung pakat mari ziarah. Orang duk memang kata mati. Siapa pergi pun kata mati. Orang pengalaman-pengalaman pegang tengok. Oh, mati dah. Padahal dia tak mati lagi. Dia duk dengar semua orang duk bersembah. Tapi dia kata masa dia nak mati tu, dia kata masa nak kata orang nak mati tu, boleh kata matilah. Dia kata nampak tangga ustaz, dia kata. Tangga emas, dia kata. Dia ceritalah wallahu a'lam kan. Dia cerita. Ni dia hidup lagi boleh pergi ziarah dia. Lamalah. Kejadian ni lebih kurang dalam 15 tahun lepas. Dia orang betul, dia ni jenis betul. Dia jenis betul. Tu. Jadi Allah Taala nak bagi kelebihan dekat dia aku. Jadi dia boleh rasa macam mana nak mati tu. Dia kata duk tidur. Lepas tu mimpi. Dalam mimpi tu dia pergi ke masjid dekat rumah dia tu lah, dalam mimpi dia tu. Dia pergi ke masjid, masuk dalam masjid, tengok, ni siapa? Dia kata, aku ni hang.
Muka saya, 5 orang dia tahu. Tengok ni muka saya, ni muka saya, ni muka saya. 5 orang dia tahu. Dia tahu pelik Lepas tu dia tahu tak apa. Dia tahu dia nak balik rumah dia. Dia tahu dia pun balik. Berjalan kot tepi jalan tau kan. Ada pokok jerai dia tahu. Dalam mimpi tu, tiba-tiba akar pokok jerai tu jeruk saya dia tahu. Jeruk saya masa tu. Saya duk tak boleh nak pergi. Jadi kerah duk tantu lah. Jadi masa tu, orang ni gerak saya tak boleh nak cakap apa. Orang duk kata saya mati. Padahal saya duk lawan tu, nak boleh lepas daripada pokok jerai tu. Nak boleh lepas pada pokok jerai. Kok pokok jerai dia berakar, belik dia. Lepas tu tak apa. Sampai orang kampung mari Tok Imam, mari semua hak duk baca Yasin, baca Quran lah. Kan? Hak duk koyak putik pisang di rumah jiran sebelah. Pisang putih nak buat gulai lah. Nanti nak buat gulai campur ikan bilis. Rumah jiran sebelah tu lah. Tu, macam-macam lah. Tu, tak apalah. Lalah kali buat mari tempat tu lah. Tempat duk mandi mayat. Dia mata masuk dalam bilik tempat mandi. Dia dengar habis apa nak cakap semua dia dengar. Dia dengar dia tak boleh nak minta tolong ni. Duk kena bekas dengan akar pokok jerai tu. Lepas tu akhir sekali dia kata, ya Allah, berilah aku balik. Ya Allah, aku nak balik rumah aku, ya Allah. Dia kata, tolonglah aku, ya Allah. Kan? Takkan aku mati dah, dia kata. Berilah aku hidup, aku sayang anak aku ni. Anak aku kecil lagi, dia kata. Dia duduk kata hak tu. Ya Allah, ya Allah. Lalah sekali. Molek mereka duk kira nak mandi dia. Wak mari siap dah. Buh air kapur baru siap dah dalam bekas apa semua. Dia kan nak akik. Ketika itulah dia apa? Allahu Akbar. Tapi dekat-dekat nak lari je lah orang pun. Pakat terkejut habis. Satu kampung. Ni. Benar dia berlaku. Kuasa Allah. Saya lagi tanya dia sendiri, sembah. Tanya dia duduk cerita. Allahu Akbar. Kan? Jadi dia nampak dari cerita, masa dia berasa macam nak mati lah masa tu, dia nampak tangga mah daripada, dia tahu tangga mah sampai ke langit, dia tahu. Yang dia cerita. Ni, mana dia cerita tangga daripada Zamradah yang hijau. Tu. Yang terlebih elok, maknanya sangat elok lah tangga ni. Tu. Tiada dilihat, makna tiada pernah dilihat seumpama sekali-kali, makna di atas dunia ni tak bisa tengok sekali-kali. Tu. Mana masa duk hidup, duk molek ni, tak ada siapa pun bisa tengok. Tu. Orang nak mati, dia boleh tengok lah tangga ni. Hak nak mati secara husnul khatimah lah. Adapun mati su'ul khatimah, dia tak nampak dah jenis-jenis tangga ni. Daripada duk letih tu, Allah Ta'ala mari duk tayang dekat dia, neraka tu. Tuhan duk tayang siap dah. Tempat mu nak pergi neraka lah. Kalau orang su'ul khatimah. Satu lubang daripada lubang neraka ni nak pergi ni. Duk tayang dah tempat. Duk tunjuk dah. Inilah tempat bakal kamu nak pergi. Wahai manusia. Hei si Fulan, anak si Fulan. Tu. Dia tak nampak dah tangga-tangga ni. Tapi kalau orang yang nak mati husnul khatimah, Allah Ta'ala tunjuk berbagai-bagai keajaiban yang tak pernah dia tengok masa dia hidup. Tu. Baik. Maka kerana demikian. Maka kerana demikian itu, yakni melihat ia seorang yang nak mati tadi ni akan mi'raj, iaitu tangga antara langit dan bumi daripada Zamradah yang hijau yang terlebih elok tadi. Pada ketika itu, pada ketika nak mati dia dapat melihat tangga tu. Tu. Jadi bila dia dapat melihat pada ketika tu, berpanjang mata kepadanya. Pakai duk tengok, mata duk tengok. Tak berkelik-kelik duk tengok tangga tu. Pasal benda keajaiban. Tu.
Tu kalau orang mati yang baik lah. Allah SWT tunjuk lah. Benda-benda hak baik-baik ni. Benda hak elok-elok. Tu baru tangga. Nak tunjuk syurga lagi. Oh, serenok dah. Duk senyum dah belan-belan. Ngerti? Belan-belan tu tak? Sambil-sambil tu, dalam keadaan nak cabut nyawa tu, duk senyum lah. Tu. Nah, di antaranya Allah Ta'ala tunjuk kepada orang yang mati husnul khatimah. Baik. Jadi dia cerita roh maknanya makna roh apabila diambil mata melihat. Ada kata mata melihat roh, ada kala mata melihat tangga tu, mi'raj tu. Jadi mata duk tengok mi'raj tu. Dengan rasa serenok, elok sungguh. Tu di antaranya. Baik. Satu riwayat. Dan riwayat Abu Hatim Al-Hafiz, hadis marfu'. Nah. Ihsinu akfana mautakum fa innahum yatabahuna wa yatazawaruna fi kuburihim. Baikkan oleh kamu akan kafan orang mati, akan orang mati kamu, makna akan orang yang mati di kalangan kamu. Mana kalau orang mati dalam masyarakat kita ataupun adik-beradik kita meninggal, maka kita kena urus jenazah dia tadi, kafan dia elok-elok. Tu. Nah, dulu tak katalah kain tak ada dulu. Tu lani semua dia mudah. Kan ada peruntukan siap dah. Dulu ni tak ada. Sebab tu Nabi kata, baikkan oleh kamu akan kafan orang mati kamu, makna akan orang yang mati di kalangan kamu. Maka bahawasa mereka itu, orang hak mati itu, orang yang mati di kalangan kita, kalau kita kafan dia elok-elok, kan? Kafan dia elok-elok, bermegah-megahan mereka itu. Mana mereka ni akan bermegah-megahan. Mereka akan rasa megah. Berasa seronok lah. Macam mana kalau kita pakai baju baru, berasa seronok tak? Pakai baju baru, baju lawa, kan? Cantik pula tu, kan? Tukang yang masyhur pula dalam kampung tu, kan? Makna dia ni dah masyhur untuk kafan orang. Tu. Jadi dia berasa megah. Berasa seronok. Tu. Berasa puas hati. Bagi pakai, bagi kafan yang elok tadi. Begitulah juga. Nah, kalau kita pakai baju baru, berasa seronok. Berasa puas hati pakai baju ni, selesa, sedap pakai. Tu. Ada baju hak fashion kita tak sedap pakai pun ada. Kan? Pergi buat potong-potong-potong, kan? Gimik, tak sedap pakai. Tak sedap pakai. Jadi minyak, gatal kok mana tak tahu. Kan? Jadi sikat. Jadi tercekik di bawah ketiak. Macam-macam lah. Amin tak sedap pakai ni. Ni pun lagu tu. Kafan bagi elok, bagi selesa dia. Cara kafan lah. Selesa cara kafan lah. Ngerti? Orang duk urus mayat tu dia tahulah. Tu. Dan pasal apa? Nah, bermegah-megahan mereka itu, mereka akan rasa megah bila bagi kafan elok-elok kat mereka. Dan berziarah-ziarahan mereka itu. Orang yang mati ni, mereka ziarah antara satu sama lain. Dan berziarah-ziarah mereka itu di dalam kubur mereka itu. Maknanya, bila ada orang mati, orang hak duduk dalam kubur dah nu, hak mati lama dah, mari ziarah roh mereka tu. Satgi duk korek, duk tunggu ambil kamera mana. Nampak memang tak nampak. Ni cerita alam barzakh, antara alam dunia dengan alam akhirat. Maknanya sikit lagi dah. Maknanya dah bukan alam dunia lagi dah. Ni dia termasuk alamul ghuyub dah. Alam yang ghaib, yang tak boleh nampak dengan mata kepala. Sebab tu setengah orang dia menafikan siksa kubur. Dia kata mana ada, kalau ada kan duk dengar jerit kiang-kiang. Kalau kena siksa kubur lah, lalu kat kubur tu duk dengar suara jerit kiang-kiang, adulah, taklah sakit lah macam-macam.
Dia tak mana ada setengah orang. Sampai tahap tu. Bodoh sampai tahap gabang. Nanti. Tu. Sampai tak ambil tu pun langsung. Jadi lagu tu. Dia tak tahu ni bukan alam dunia lagi dah. Ni cerita alam ghaib. Yang tak boleh dipikir dengan kepala otak. Maknanya, sebab tu dia panggil as-sam'iyat. Kalau kita mengaji dalam bab tauhid, dia ada al-ilahiyat, dia ada nubuat, dia ada sam'iyat. Ini masuk dalam as-sam'iyat. Makna bila kita dengar, wajib beriman. Wajib percaya. Kalau dengar, duk petikai lagi, duk i'ah. Nah, masih duk ada waham, syak ke? Nah, tu. Maka kafir. Wa na'uzubillah. Apatah lagi tolak mentah-mentah. Ada waham. Nah, maka kafir. Wa na'uzubillah. Tu. Baik. Artinya, arti daripada tu, dia nak hurai. Artinya, syukurlah mereka itu akan Allah Ta'ala atas baik kafan mereka itu. Maknanya orang yang mati ni, dia bersyukur. Tu. Syukurlah mereka itu orang yang mati tadi. Syukur akan Allah Ta'ala. Pasal apa? Atas baik kafan mereka itu. Makna elok. Kafan elok-elok. Tu. Jangan pakai buat apa dengan baluk ketayak ya. Pakai gulung-gulung gitu ya. Ada orang baluk gulung-gulung itu. Lah ni tak ada dah. Lah ni semua. Kan? Tu Syekh Hussein Al-Bungkusi. Dia duk bagi kan? Dia duk bagi apa nama? Duk bagi buat kursus. Boleh kan? Tu. Habis itu. Kata muallif rahimahullahu taala. Riwayat Ibnu Adi daripada Abi Hurairah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hassinu akfana mautakum fa innahum yatazawaruna fi kuburihim." Maknanya tadi ada satu riwayat menceritakan suruh kita elok-elok kafan orang yang mati. Ini riwayat yang lain pula. Riwayat pada Ibnu Adi daripada Abi Hurairah. Hassinu akfana mautakum fa innahum yatazawaruna fi kuburihim. Wa fi riwayatin al-Khatib fi tarikhi an Anas qala sallallahu alaihi wasallam, "Iza walla ahadukum akhahu falyuhsin kafnahu fa innahum yatazawaruna fi akfanihim." Baikkan oleh kamu. Hasinu makna baikkan oleh kamu akan kafan yang mati di kalangan kamu. Maknanya baikkan oleh kamu akan kafan mati kamu. Maknanya baikkan oleh kamu akan kafan yang mati di kalangan kamu. Mana orang mati di kalangan kita, kita kafanlah dia elok-elok. Tu. Pasal apa? Maka bahawasa mereka itu. Jadi kalau kita tak bagi kafan elok, mereka akan pakai sendiri. Kan? Mereka bukan nak pakai sendiri kain kafan. Tunggu kita. Tu. Tunggu kita lah. Nak mandi dia elok-elok. Kan? Nak kafan dia elok-elok semua. Kita. Sebab tu sekurang-kurangnya anak. Anak ni boleh buat kerja. Sekurang-kurangnya boleh tajhiz mak ayah dia. Anak-anak kita. Ni takkan harta kita yang nak menterdarah. Tu orang Bali kata menterdarah nampak bunyi kasar tapi makan lah. Ngerti? Tak kasar pun biasa lah bahasa baling. Tu. Maknanya harta mak pak dia nak menterdarah. Kafan ayah dia tak mau. Mandi ayah dia lagi, tak mau. Orang kata main usung ayah. Hak setengah tu takut. Tak boleh duduk di rumah. Kan? Dia kata dia sunyi. Sunyi apa? Penakut lah. Sunyi. Bukan sunyi, penakut. Dia kata perasan.
Takut ayah dia klik. Klik kan bagus lah. Hei. Macam-macam manusia di hari ni. Harta dia berebut. Kan? Untuk nak bagi elok mandi ayah tadi. Kan bayangkan kita mandi ayah kita. Bayangkan anak-anak mandi mak dia. Mandi ayah dia. Tu. Mandi, gosok elok-elok. Kan? Tu. Macam mana kita ingat ni, mak kita duk mandi kita saat-saat kita kecil dulu. Kan? Tu. Sabun elok-elok dia. Dia bersih hidung kita. Dia sabun telinga kita. Masa kita kecil dulu. Masa mana kita mandi ayah mak kita? Tak mandi. Masa dia mati pun kita lari duk jauh. Oh, cukup leceh anak macam ni. Koman sepanah orang panggil. Ngerti? Satu lagi koman spirit. Biasa dengar? Macam-macam. Biasa dengar? Biasa dengar. Koman spirit pun ada. Spirit itulah hak duk buh dalam tita Gosling dulu ni. Macam-macam bahasa. Kan? Tu. Koman spirit, koman sepanah. Cukup teruk anak macam ni. Sampai tak ambil peduli. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh tolong orang yang nak mandi tu, kita lah pembantu mereka. Ini nak buat macam mana? Mereka tahu buat macam ni. Gosok situ. Tu. Korek dan tu. Basuh situ. Beruh situ. Jadi kita buat. Tanya mereka ni nak buat ke mana ni? Ni sampai nak masuk dak langsung. Pakai duk jauh. Mana siap lah? Tu. Yang tangan duk pegang duit ya. Allahu Akbar. Ada pergi sini pun ada. Macam-macam jenis. Baik. Tak apalah di situ. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, baikkan oleh kamu akan kafan orang yang mati di kalangan kamu. Bahawasa mereka itu, orang yang mati di kalangan kamu tadi, berziarah-ziarahan di dalam kubur mereka itu. Mereka duk ziarah antara satu sama lain. Kalau pakai tak molek kan, dia mata gena mu. Kan? Kalaulah kita beri pakai kafan tak elok, contoh. Kain pun hak murah-murah saya cari kan. Tu nak sip belanja punya pasal. Kain pun hak tak elok tara mana pun. Bagilah, memanglah kena pakai kain hak jenis tu. Kan? Kain kapas tu kan. Jadi, kain kapan hak bagilah hak elok sikit. Ni kain kapan pun nipis melayan. Kan? Macam-macam lah. Dia ada jenis-jenis dia. Jadi, bagi pakai elok-elok, bila orang hak di dalam kubur tengok, mereka bermegah. Tengok aku pakai mari ni, tengok macam ni. Tu. Tabur apa nama? Dia panggil apa? Hunut. Tabur hanut tu. Kan? Cendana tu, hanut tu. Cendana. Tabur hanut tu. Ni pakai tak ada apa. Kan? Pakai buku pergi atas lagu tu ya. Tu. Allahu Akbar. Jadi bila dia pakai elok-elok dengan cara bau hak dibenarkan bagi orang mati tadi, depa bila masuk ke sana, orang mari sambut depa, dia ni berasa bangga. Tengok dia pakai lagu mana. Berasa bermegah-megah. Tu. Baik. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala. Maka, kata dia, dan pada satu riwayat khatib, di dalam tarikh, pada tarikh, dalam tarikh, di dalam kitab tarikh, daripada Anas bin Malik, sabda Nabi SAW. Apabila memerintah seorang kamu akan saudaranya, yakni apabila mengurus jenazah oleh seorang kamu akan jenazah saudaranya, maka baikkan kafannya. Buat elok-elok kafan tadi, Nabi kata. Maka bahawasa mereka itu, orang yang mati itulah, berziarah-ziarah mereka itu di dalam kafan mereka itu. Mana dalam kubur, mereka mari tengok dia pakai kafan. Bila pakai kain kafan elok, bagus ya no. Semak nak pakai. Kan? Dia akan puji sama-sama dia. Dia pun berasa megah. Berasa seronok dengan pakaian dia. Habis itu. Baik. Telah mengeluar Ibnu Abi Dunya
pada kitab, yakni di dalam kitab Manamat, makna dalam kitab membicarakan tentang kematian. Katanya, kata Ibnu Abi Dunya, nah, mengkhabarkan kami, makna telah mengkhabarkan, telah menceritakan akan kami oleh Yahya bin Saleh. Siapa dia Yahya bin Saleh? Nama dia Yahya bin Saleh. Yahya pak dia nama Saleh. Tu. Kunyah dia Abu Hazi, nama dia. Abu Hazi. Tu. Yahya bin Saleh tu kunyah dia, gelaran dia Abu Hazi. Mengkhabarkan, menceritakan akan kami oleh Muhammad anak Sulaiman bin Abi Damrah Al-Qas. Mengkhabarkan kami Rashid bin Sa'id. Tu. Maknanya daripada cerita Rashid bin Sa'id, lepas tu Ibnu Abi Damrah Al-Qas, lepas tu Muhammad anak Sulaiman, lepas tu Yahya bin Saleh. Cerita macam mana? Bahawa seorang laki-laki mati isterinya. Cerita isteri mati. Ngerti? Seorang laki-laki mati isterinya. Lah ni duk cerita pasal suami menikah dua. Kan? Tu duk riuh genah. Dalam Facebook. Lepas tu komen lah, dia ni apa ni. Kan? Duk cerita si suami tu menikah dua. Tu. Tengok dalam Facebook. Tak tengok? Ui, lah ni duk riuh genah lah ni. Oh, komen hak ni, apa ni tak layak menikah dua, apa macam-macam lah. Lah, inilah bila jahil beragama, dia akan jadi tak puas hati. Padahal benda tu syarak izin. Kan? Bila orang kata, oh, apa ke dia? Dia mampu. Dia ada kemampuan. Ikut suka dia lah. Dia orang laki-laki. Tu. Kamu ni dah dia ada kemampuan. Lepas tu dia tak cukup dengan seorang isteri, dia tak boleh nak jaga. Tak boleh nak jaga iffah dia. Tak boleh nak jaga harga diri dia. Kalau dia duduk dengan seorang isteri, boleh melayar harga diri dia. Maka tak dapat tidak, kena tambah lagi seorang. Barulah boleh jaga iffah dia. Boleh jaga nak harga diri dia. Tu. Maka dia tambah. Lepas tu duk tak puas hati pula dah. Apa ni, duk menikah seorang lagi, tak kesian ke kat isteri dia. Isteri hang tu berkorban, sanggup berkorban. Lah, pasal kesian tu yang dia menikah. Betul tak? Pasal dia kesian tu dia menikah. Kena faham. Ni tak, dia tak kesian kat isteri dia sebab tu ni. Kita ni anak Yusuf Aslan, Datuk Yusuf Aslan. Duk riuh lah Facebook. Kan? Allah. Lambat lagi ya? 1 minit lagi. Tak apalah. Ni bukan nak cerita bab-bab mati sampai orang lupa. Apa duk cerita bab-bab kes mati. Nah, kematian. Lepas mati ni kita nak berhadapan dengan apa? Apa bekalan kita untuk mati? Tak ada siapa nak komen apa. Senyap dik. Awak tak tahu ya. Kan? Pakai awak tak tahu je. Cerita ni, hak nu, kuan nu pun kata, kuan ni pun kata. Tu. Setengah orang kata nak buat macam mana, Allah Ta'ala dah takdir. Takdir, dia marah pula dah. Ada orang Melayu kita. Ya Allah. Kan? Kadang-kadang dengan komen dia, menunjukkan kata, dia ni memang jahil agama. Tapi, nak cakap pasal agama. Jadi jahil agama. Wa na'udzubillah. Sebab tu bahaya di hari ni. Nak rosak agama kita, mudah sangat je. Tu. Nak rosak agama, duduk di rumah dia, pakai duduk main handset, boleh rosak agama dia. Di hari ni. Kalau jahil tentang agama, itulah jadinya. Wallahu a'lam.
La haula. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar Allah. La ilaha illallah Muhammad hadhihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tukhliful mi'ad. Baik. Kata muallif rahimahullahu taala bahawasa seorang laki-laki mati isterinya. Tu. Bila mati isterinya, maka dilihat akan dia. Maka dilihat akan dia beberapa perempuan di dalam tidurnya. Jadi seorang laki-laki ini cerita mati isterinya. Bila mati isterinya, maka laki-laki ini pun dia nampak beberapa orang perempuan di dalam tidurnya. Mana dia nampak dalam mimpi dia. Dia mimpi, dia nampak beberapa orang perempuan. Laki-laki tadi, hak mati isteri itu. Dan tiada ia lelaki hak mati isteri itu melihat akan isterinya serta mereka itu. Dia tak nampak pun isterinya duduk dengan beberapa orang perempuan tadi. Hanya dia nampak beberapa orang perempuan. Isteri dia tak ada. Maka bertanya ia akan mereka itu. Maka dia pun bertanyalah hak mati isteri itu. Tu. Dia pun tanya akan mereka itu berapa orang perempuan. Tanya daripadanya, makna mengenai daripada isteri dia. Tu. Seolah-olah dia tanya, mana isteri hamba? Mana isteri saya? Dia baru mari je ni. Gena hamba tengok tak ada pun di sini. Seolah-olah macam tu dalam mimpi dia tanya mereka. Maka berkata mereka itu. Siapa dia mereka itu? Beberapa orang perempuan tadi. Tu. Perempuan tadi jawab apa? Beberapa orang perempuan jawab, bahawasa kamu taksirkan. Maka berkata. Maka berkata mereka itu, beberapa orang perempuan, bahawasa kamu taksirkan pada kafannya. Mana kamu buat cincai-cincai pada kafannya. Kamu buat mudah-mudah. Tu. Maknanya pada menguruskan jenazah isteri kamu tu. Mana orang yang kafan isteri kamu tu, maknanya kamu bagi kain pun. Tak apa cantik lah maksudnya. Tu. Mungkin kain yang murah-murah ke. Kain pun yang nipis-nipis ke. Kain tak apa cantik lah. Tu. Kamu taksirkan pada kafannya. Jadi bila kamu buat mudah-mudah, buat cincai pada kafan dia, maka ia isteri kamu tu malu keluar ia serta kami. Sebab tu dia tak ada dengan kami. Dia malu nak mari duduk serta dengan kami ni. Ni. Maknanya cerita-cerita ni nak suruh apa? Nak suruh kita kafan elok-elok bagi orang yang mati tu. Tu. Nak suruh kita kafan. Maknanya orang menguruskan tu kafan dengan baik-baik. Kalau bubuh cendana tadi, hanuk tadi, bubuh elok, bubuh bagi cantik-cantik lah cara kafan tu. Buat bagi elok-elok lah. Tu. Kan? Baik. Jadi bila macam tu, maka malu, maka ia isteri kamu tu malu keluar ia isteri kamu serta kami. Jadi dia pun malu nak keluar serta dengan kami. Dia duduk kurung dalam bilik. Sebab tu kamu tak nampak dia. Tu. Maknanya dulu-dulu Allah Ta'ala bagi nampak secara dalam mimpi. Orang-orang soleh cerita dia. Maknanya nak menjadi pengajaran-pengajaran tadi. Bukan nak suruh buat hujah, maknanya nak cerita. Kata baikkan kafan tu. Maknanya dicerita oleh ulama-ulama dulu. Baik.
Kemudian maka datang seorang laki-laki bila perkara tu berlaku, bila peristiwa tu berlaku, lepas daripada tu, maka datang seorang laki-laki. Datang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki tu dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mengkhabar akan dia, maka mencerita akan dia. Mana seorang laki-laki itu pun cerita dekat Nabi SAW hal peristiwa tadi itu. Tu. Nah. Baik. Maka sabda Nabi SAW. Bila dia cerita peristiwa itu kepada Nabi, maka sabda Nabi SAW. Tilik olehmu. Mana perhatikanlah olehmu. Mu tengoklah, mu perhatilah, Nabi kata. Adakah kepada orang kepercayaan daripada halnya? Nah. Mu perhati, tengoklah. Tilik olehmu, perhatikanlah olehmu. Adakah kepada orang kepercayaan daripada halnya? Adakah tidak? Nah, adakah tidak ada? Adakah tidak mengetahui? Nah, adakah tidak aku memberitahu kepada orang kepercayaan daripada halnya, daripada kelakuannya, kelakuan orang mati. Halnya makna kelakuan orang mati itu. Nabi kata, adakah aku tak cerita sebelum ni? Seolah-olah macam tu. Adakah aku tak cerita sebelum ni? Bagaimana keadaan kelakuan orang yang mati? Mana Nabi dah cerita dah. Tu. Tapi pasal apa? Duk buat lagu tu juga. Maknanya kafan tak elok juga. Menyebabkan dia tak bersama-sama dengan perempuan-perempuan lain. Dia malu nak keluar. Mana Nabi dah cerita dah. Hal-hal kelakuan orang mati. Nah, sepatutnya buat macam ni. Buat begian-begian. Nabi dah cerita dah. Baik. Kemudian, bila macam tu, maka datang ia laki-laki. Maka datang ia laki-laki tadi. Kepada seorang laki-laki daripada Ansar. Jadi laki-laki dia tu, orang laki-laki isteri dia meninggal tu, dia pun mari jumpa kepada seorang laki-laki daripada orang Ansar. Sanya telah hadir akan dia wafat. Mana laki-laki tadi ni. Datang akan dia oleh satu, oleh kematian lah. Sanya telah hadir akan dia oleh wafat, oleh kematian. Tu. Mana laki-laki Ansar tu. Tu. Laki-laki Ansar tu, maknanya duk sakit nak mati lah. Jadi laki-laki tadi ni, mari ziarah dia. Mari tengok dia. Tu. Maka mengkhabar akan dia. Laki-laki hak isteri dah mati tadi tu, mari ziarah laki Ansar. Laki Ansar tu nak mati. Maka mengkhabar akan dia. Maka dia pun ceritalah. Tu. Maka mengkhabar akan dia, akan laki-laki Ansar tadi ni. Tu. Dia pun duk cerita kepada laki-laki Ansar tu tentang kejadian tu. Kejadian isteri dia dulu ni. Maka berkata Ansar. Lalu laki Ansar tu kata apa? Jika ada seorang menyampaikan akan orang mati, nescaya aku sampaikan. Kalau ada siapa-siapa nak suruh tolong aku cerita kepada orang yang telah mati dah tu, aku akan tolong cerita. Supaya cerita di atas dunia. Kan? Tu. Ni saya nak pergi KL ni. Nak pesan apa ke anak adik-beradik di sana tu. Nak pesan apa kawan-kawan di sana. Contoh lagu tu lah. Ni saya nak pergi Mekah ni. Adik-beradik kita duduk di Mekah tak balik lagi. Lama dah tu. Nak pesan apa, nak kirim apa. Nak cakap apa, cakap. Tu lagu tu lah seolah dia. Kan? Tu. Baik. Maka mati Ansar. Maka mati Ansar itu. Dia pun mati. Bila dia kata, siapa nak pesan apa, pesan lah.
Bila lepas dia cerita-cerita tu, maka dia pun mati. Orang Ansar tu mati. Laki-laki tadi, hak isteri dia mati, dia main jumpa Ansar dan dia cerita kepada, dia main jumpa Rasul, ada orang main jumpa Rasulullah, cerita tu kepada Rasulullah. Maka laki-laki hak isteri dia mati, dia menjumpa orang Ansar. Orang Ansar ni kata, siapa nak pesan kepada orang mati, pesanlah. Sebab dia duduk sakit ni, dia duduk teruk ni. Tolonglah. Tak apa, saya akan sampaikan. Maka Ansar tu pun meninggal. Maka mati Ansar itu. Maka mendatangkan laki-laki itu dengan 2 kain. Yang sarwadah keduanya. Yakni dengan za'faron. Artinya 2 kain yang dicelupkan dengan kumkuma. Dengan za'faron itulah. Mana kain yang dihiasi. Kain yang cantik lah. Nak cerita kata. Jadi bila orang tu mati, mereka pun kiring kain tu. Letak kain tu. Kapan sekali lah letak kain tu. Pada orang yang mati tadi. Cerita ada lagu tu. Bila lepas pada tu, maka jadikan pada kafan Ansari itu. Kain tadi tu. Kain hak dicelup dengan kumkuma tadi itu. Dijadikan pada kafan Ansar itu. Orang Ansar tu mati, mereka pun ambil 2 helai kain yang dicelup kumkuma tadi, maka kafan pada Ansar yang meninggal tu. Habis. Maka tak kala adalah pada malam. Nak cerita. Maka tak kala adalah pada malam, melihat ia laki-laki tu akan segala perempuan. Bila mari waktu malam, dia tidur. Bila dia tidur, dia mimpi balik. Dia mimpi, dia nampak perempuan-perempuan tadi. Dan sertanya mereka itu isterinya. Tu. Jadi, kain tadi tu bukan, pakai kata, bukan lipat-lipat kain tu. Contohnya, Ansar mati, pi kain lipat. Ni, aku kirim kain hang ni. Hang tolong bagi kat isteriku. Bukan lagu tu. Kain tu depa kafan kawan tu. Ni nak cerita jenis pahala ni. Kerti? Tu. Jadi depa ambil kain ni, depa kafan Ansari tadi ni. Jadi dengan berkat kafan yang elok tu, maka lelaki hak isteri dah meninggal tadi ni, dia buat mari kain yang elok, kafan Ansari yang mati, buat mari kain yang elok, dia kafan Ansari ni, maka dengan sebab dia buat elok kepada Ansari ni, kafan Ansari ni, maka isteri dia yang meninggal dulu keluar. Allah Ta'ala bagi perhiasan yang cantik. Boleh faham? Tu cerita dia. Saya hidup faham cerita kata, boleh ke orang mati lipat-lipat kain ni, aku nak kiring kat mereka. Bukan lagu tu. Kena faham cerita dia. Sebab tu kena faham ibarat kita. Kan? Tu. Baik. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan sertanya mereka itu isterinya. Sertanya serta perempuan hak ramai-ramai itu, isterinya, isteri laki-laki itu. Dan atasnya 2 kain yang kuning keduanya. Mana seolah-olah dengan berkat, dengan pahala dia bagi laki-laki yang mati isteri tadi, dia bagi 2 helai kain buat kafan kepada Ansar yang meninggal, maka seolah-olah dia beri pakai kepada isteri dia. Di sana dia nampak isteri dia pakai kain itu dengan indah sekali. Tu sebab tu dia suruh kita tajhizkan mayat tadi dengan elok. Dengan kafan dia dan sebagainya. Sebelum nak kafan, mandi dia elok-elok. Kan? Tu lepas tu kafan elok-elok. Bawa tu, panggil orang sembahyang, bawa turun kubur elok-elok. Ni setengah tu, dia pakai ikut dan lah. Tak apalah ikut dan tu. Dia buat kerja kasar. Nak turun mayat tu ada buat kerja kasar, dia buat kerja. Pakai tarik turun, pakai letak punya gedebuk. Pernah saya tengok. Letak jenazah tu dalam kubur tu bunyi gedebuk. Hui, kita duduk di atas ni jerekah. Hui, apa ni? Kita marahlah kan. Buat kerja elok-elok. Mayat sakit. Tu macam mana kita hidup juga. Sebab tu jangan kasar.
Buat beri halus, beri cermat-cermat, buat insya-Allah. Tu di antaranya. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan telah mengeluarkan oleh Ibnul Jauzi pada kitab Uyunul Hikayat dengan sanadnya daripada Muhammad bin Yusuf Al-Uryani, katanya adalah seorang perempuan yang sariyah, maka mati ia, maka dilihat akan dia anak perempuan baginya pada tidur. Maka berkata ia baginya, hai anakku, engkau kafankan daku dengan kafan yang sempit, dan aku antara berapa sahabatku malu aku daripadanya. Jadi insya-Allah kita akan sambung akan datang. Berhenti dulu setakat tu. Summa qala wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu fi sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allah fakkahna fid din alna bi ta'wil. Allahumma ja'alna minal qaumin najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum 'anil hamdulillahi rabbil alamin.